Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah Logos Ilahi. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman dalam ayat Injil pembukaan kita di atas adalah Logos dalam bahasa Yunani. Ia menerangkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu adalah pendapatnya, pemikiran, ide, ajaran, penulisan, kisah, kebijaksanaan, pengetahuan, rancangan dan tujuannya. Oleh itu, pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman adalah sangat penting. Apabila Tuhan membicarakan firman-Nya kepada kamu, malah walaupun apa yang Dia katakan kepada kamu hanyalah oleh sebab itu pergilah. Frasa itu akan membimbing dan menjaga hidupmu dalam segala sesuatu. Ini kerana segala sesuatu mengenai Dia dan apa yang Dia wakili ada di dalam firman-Nya, Logos yang ilahi. Haleluya. Logos Tuhan ini menciptakan segala-galanya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan. Yohanes 1 ayat 2 hingga 3. Tiba-tiba kita dapat melihat bahawa Rasul Yohanes memberikan suatu personality kepada Logos Tuhan. Dia menggunakan kata ganti nama diri dia dan bukannya ia. Kemudian dalam ayat ke-14, hal ini menjadi lebih jelas. Ayat itu berkata, "Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Bayangkan semua idea Tuhan, semua pengetahuan Tuhan, semua kebijaksanaan Tuhan, segala sesuatu mengenai siapa dirinya, dari segi personality, kualiti dan keupayaannya untuk mengerti, semua itu ada dalam Logos ilahi itu, menjadi manusia dan diam di kalangan kita. Itu adalah Yesus. Firman yang dibicarakan itu yang merupakan kata-kata yang diucapkan menjadi seorang manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Yesus adalah Logos ilahi. Apabila mereka melihat Dia pada zaman Alkitab, ketika Dia berjalan melepasi mereka, mereka dapat melihat keseluruhan fikiran Tuhan. Dialah kepenuhan dan kehendak Bapa. Dia adalah mesej Allah dalam rupa daging. Yohanes berkata, "Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Bersama-sama saya kita membaca doa. Ya Bapa yang di syurga, aku berterima kasih atas pendapat, pemikiran, idea, ajaran, penulisan, kisah, wahyu dan pengertianmu yang terkandung di dalam firman. Aku mempelajari dan merenungkan kebenaran dan kebijaksanaan ilahi dalam kitab suci. Firman-Mu meletakkan aku di atas dan mengatasi segala situasi yang menyebabkan aku cemerlang dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus, amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah dalam Ibrani 4 ayat 12 hingga 13 dan Yohanes 1 ayat 1 hingga 4. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu,
Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.